Salam geng, racun kali ini saya akan tunaikan permintaan korang untuk review Poco F5 yang mana last time kita dapat review model yang Pro. Agak berpuas hati lah secara overall untuk Poco F5 Pro. Adakah model non-Pro ni sebagus yang Pro? Kita akan tahu sekejap lagi lah. Antara features yang membuatkan saya sangat teruja nak try model ni actually ataupun benda yang membuatkan phone ni sangat-sangat hype lately ni dekat bahagian prestasi tau. Mana taknya, walaupun Qualcomm just letak chipset kelas pertengahan je dekat model ni, tapi prestasi yang dihasilkan tu kan kadang-kadang membuatkan saya lupa kalau saya tengah pakai phone biasa, phone mid-range bukan flagship. Korang bayangkanlah, prestasi dia memang lain macam. Dan lagi part performance gaming dia memang tip top lah, terbaik juga untuk gamer tau. So, kalau korang dah bersedia, jom kita mulakan racun sekarang. Okey, kita akan terus skip dekat bahagian prestasi sebab ni salah satu features killer lah yang ada dekat phone ni membuatkan saya sangat-sangat tertarik nak try model ni. Yang mana untuk phone ni sendiri dikuasakan dengan chipset kelas pertengahan terbaru daripada Qualcomm. Kita ada Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan ini adalah smartphone pertama tau yang dikuasakan dengan chipset ni. So, apa je yang membuatkan chipset ni sangat-sangat killer kalau kita comparekan dengan phone-phone mid-range 2023 lain? Actually, korang boleh tengok lah, spek ni tawarkan dekat Snapdragon 7 Plus Gen 2 ni sama macam yang ada dekat Snapdragon 8 Plus Gen 1, which is chip flagship 2022. Dari segi proses binaan, architecture, GPU memang sama, just dikurangkan dia punya clock speed je dekat sini. Memang lain macam. Korang boleh tengok sendirilah hasil sekurang tu dia pun agak mengejutkan. Level-level flagship geng dapat 900,000 lebih macam tu lah. Bukan setakat win atas kertas je tau. Real life usage pun saya boleh kata kalau chip ni memang powerful, boleh handle tugasan korang dengan smooth lah tanpa sebar recap ataupun lagging. Untuk test gaming performance tu kan, first kali saya try dulu main PUBG Mobile. Menariknya dah pun tersedia setting grafik 90fps tau. 30 minit gameplay, battery drop lebih kurang dalam 10% je. Suhu pun tak panas mana lah, dia main sekitar 38 ke 39 degree sahaja. Frame rate pun sangat-sangat stabil, dia main atas 80. Kalau korang tengah walk ke, LAN tempat hotspot ke, memang sangat-sangat stabil. Untuk frame drop tu boleh kata agak minimal lah. Dia just berlaku biasanya kalau korang tengah jalan, bawa kenderaan macam tu je lah. Seterusnya, untuk test kemampuan sebenar Poco F5 5G ni, saya cubalah main Genshin Impact dengan setting rata kanan, high setting 60fps enable. Yang mana setting ni biasanya saya akan try, saya akan dera dekat phone flagship lah. Untuk mid-range ni jarang lah dia dapat sustain dengan setting ni tau. Tapi surprisingly, saya tak expect kalau Poco F5 5G ni masih steady tau. Phone tak panas, 10 minit pertama macam tu masih smooth, bacaan FPS masih stabil atas 50 dengan suhu sekitar 40 degree saja. Dan saya teruskan lagi, dalam 30 minit macam tu battery drop lebih kurang dalam 12%. Performance overall bagi saya sangat memuaskan. Frame rate stabil, tapi kalau terlampau banyak enemy lebih daripada 5 dan campur pula dengan animasi, frame rate dia saya perasan boleh drop tapi tak lama lah, sekejap je dan dia akan cepat stabilkan balik. Dan jaranglah kita boleh nampak phone mid-range dapat handle Genshin sebaik Poco F5 ni tau. So far kan, banyak jugalah game yang saya dah try dekat Poco F5 5G ni. Saya tak expect kalau performance dia sebagus ni lah. Memang saya agak impress. Saya lagi part demi bacaan suhu pun memang sangat terkawal. Mungkin berkat gabungan chip terbaru Snapdragon 7 Plus Gen 2 dan juga cooling system yang terbina dekat dalam phone ni. Untuk RAM jenis LPDDR5 dan juga storan dalaman UFS 3.1 yang pantas. Dari segi rekat ni macam biasalah subjektif. Ada yang suka macam ni, ada yang tak suka. Tapi personally untuk saya memang saya lebih prefer rekan yang ada dekat Poco F5 5G ni tau. Sebab apa tau? Phone ni terasa lebih ringan, terasa lebih sedap dipegang, lepas tu sisi kanan dan kiri semuanya rata, depan pun rata tau. Cuma kekurangan untuk model yang biasa ni, macam biasalah dipakai plastik panel belakang, lepas tu dia punya frame semua ni. Dia punya kekurangan bila pakai plastik ni macam yang korang tahulah, senang calar. Tapi bila korang pakai casing tu memang tak ada masalah lah dekat sini. Dia punya kelebihan pula bila pakai plastik ni, phone akan terasa lebih ringan dipegang lah. Bila pegang tu memang sedap. Cuma dekat bahagian belakang ni korang akan nampak ada macam curve sikit lah. Yang mana kan fungsi ni untuk membantu bila korang pegang tu terasa lebih grip tau. Untuk unit saya ni warna hitam. Saya perasan untuk warna hitam ni panel belakang jenis glossy memang senang memerangkap cap jari korang. Tapi yang saya suka dekat sini walaupun pakai plastik, tapi dia adalah macam nampak kemewahan tu kan. Bila korang tengok dekat body belakang ni, korang akan nampak macam ada apa tu, carbon fiber look something lah. Memang nampak cantik dipandang. Lepas tu bahagian kamera dia pun memang sangat-sangat minimal. Dia just macam ada lens besar. Dekat bahagian sisi lens tu dia ada macam something, macam ada lah di design tu kan. Memang nampak lebih menawan dekat sini tau. Beralih ke bahagian sisi kanan frame, dekat sini macam korang nampak lah frame jenis rata, material plastik, clean je. Dekat bahagian atas korang akan nampak ada lubang audio jack, so masih boleh pakai earphone. Untuk speaker ada satu dekat atas, satu dekat bawah. Yes, phone ni jenis stereo speaker. Lepas tu ada lubang mic dan juga ada IR blaster lah untuk jadikan phone ni sebagai remote kawalan jauh.
Di bahagian bawah kita ada lagi satu lubang speaker, ada port pengecasan, mic dan juga SIM tray yang mana support dual SIM tanpa sokongan micro SD card tambahan. Di bahagian sisi sini korang akan nampak lah ada volume rocker dan juga power button. Untuk fingerprint scanner tu tertanam dekat dalam power button. Dia punya kelajuan just nice lah macam biasa. Untuk kelebihan phone ni kan, features extra dia support IP rating IP53, kalis air dan juga debu. Kalau masuk dekat bahagian hadapan kan, dekat bahagian display, dekat sini rasanya tak ada apa yang saya nak komplain lah. Korang boleh nampak sendiri lah kalau tengok dari segi fizikal body dia punya bahagian hadapan kanan kiri atas bawah, bezel pun dah cantik, sedap mata memandang. Untuk spek ni actually lebih kurang sama macam version yang Pro lah, just beza dekat sini dia kurang kat bahagian brightness dan juga resolution. So korang boleh expect quality dia tu memang cantik, contrasty, color pun accurate. Dia pakai AMOLED 120Hz, so memang laju lah bila korang nak scrolling kan, memang cun. Untuk resolution Full HD+, dia juga support HDR10+, Dolby Vision dan juga 12 bit color. Warna yang dihasilkan tu lebih banyak lah, so bila korang nak lain movie ke apa, memang korang akan nampak warna ni memang sangat cantik. Untuk perbezaan dekat sini kan, brightness lah, kalau yang model Pro tu dia support 1400 nit. Untuk model biasa ni hanya 1000 nits tau. Bagi saya untuk 1000 nit ni dah sedap lah untuk korang guna. Untuk bawah cahaya matahari tu dah boleh potong cahaya lah, tak ada masalah. Dan resolution standard lah, dia pakai Full HD+, bukan Quad HD+, macam version yang Pro. Bateri Poco F5 5G ni actually kan agak kecil sikit lah kalau kita compare dengan version yang Pro. Tapi masih support sistem pengecasan yang sama macam Pro, 67W turbo charging. Hanya version Pro je support wireless charging 30W. Dari segi battery life, ketahanan bateri tu pun not bad lah, boleh dapat antara 7 ke 9 jam SOT, depend pada users korang. Dari segi charging time, kita dapat lebih kurang 50 ke 55 minit macam tu, at least bawah 1 jam. Tapi kalau korang charge sambil korang onkan phone tu, boleh dapat dalam 1 jam lebih macam tu lah. Kamera ni kan actually ada setup yang sama tau macam version yang Pro. 64MP untuk kamera utama, ada juga 8MP untuk ultra wide angle dan juga 2MP untuk macro sensor. Manakala untuk kamera hadapan sebesar 16MP. Kualiti gambar dia not bad, terang, cantik, penuh dengan detail, wide dynamic range, warna pun cun. Kalau compare dengan last gen tu kan, saya perasan untuk model ni ada improvement lah, mungkin berkat processing chip baru yang diguna pakai ni lah. Video pun smooth, stabil, kurang gegar lah sebab support OIS dan juga EIS. Cuma untuk rakaman 4K tu dia tak macam version yang Pro. Untuk model ni max tu 4K 30 frame per second sahaja. Sistem operasi dah best dah, korang dapat yang paling latest Android 13, lepas tu SkinMIUI 14 yang mana banyak features, ada bloatware dan juga banyak benda yang korang boleh customize. Cuma yang kurang tu dia punya OS tu lah, diorang janjikan 2 tahun je untuk major OS update dan juga 3 tahun untuk security update. Rasanya sampai sini dulu video kita untuk kali ni. Yang mana dah pun pakai, dah beli dah Poco F5 ni, cuba korang share sikit lah pengalaman korang. Kalau ada part yang saya terlepas pandang nak tahu juga kan daripada pengalaman korang. Untuk harga dia kalau beli time promo memang sangat-sangat berbaloi, sangat-sangat untung. 1399 korang dapat 8256GB. Tapi yang mana tak dapat terlepas peluang beli time promo hari tu, korang relax je lah, sebab biasanya Poco ni akan selalu buat promo lain tau. So macam mana? Apa pendapat korang? Bagi saya memang sangat-sangat berbaloi. Kalau korang tengah plan nak beli tu, korang beli je. Banyak benda yang korang dapat. Korang dapat chip padu sedap gaming, kamera pula stabil, ada OIS, ada EIS, bateri besar, skrin cantik, ada NFC, lepas tu stereo speaker. So rasanya sampai sini video kita untuk kali ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe. Jumpa lagi dari acara-acara seterusnya. Assalamualaikum.